Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhrul Razi Ikmal bin Abdul Ghaffar. Nombor matrik 049249. Baik. Tafsir Bimaksuni ada beberapa peringkat, yakni 5 peringkat. Peringkat pertama adalah peringkat asas. Peringkat asas ni berlaku pada zaman sahabat, yakni kurun 1 Hijrah. Pada masa ini belum ada tafsiran tertib dan mereka tidak jelaskan secara detail, yakni terperinci. Hukum fiqh ada tetapi jarang-jarang ada. Ia hanya disampaikan secara lisan sahaja. Pada masa ini juga belum ada kitab. Jadi peringkat yang kedua adalah zaman pembukuan. Peringkat ini berlaku pertengahan tabi'in, yakni kurun kedua. Mereka menulis, mereka ni siapa? Mereka ini tabi'in. Mereka ni menulis dan mengumpul riwayat yang berkaitan tafsir. Setiap negeri pada masa itu diperintahkan untuk menulis apa sahaja yang mereka belajar dari sahabat. Contoh kitab pada masa itu Tafsir Mujahid, Tafsir Qatadah, Tafsir Hasan Basri. Baik. Peringkat yang ketiga adalah zaman pembukuan serta sanad. Peringkat kedua tak ada sanad. Peringkat ketiga dia ada sanad. Pada kurun 2 dan 3. Mereka sudah buat secara berasingan dengan hadis, pecahkan hadis dengan tafsir. Mereka hanya menulis tafsiran hak ada sahaja, hak tak ada dia tulis. Contohnya tafsir Sufyan As-Suwari gitu. Jadi peringkat keempat adalah peringkat berasingan dah secara sempurna kullu semua dah pada kurun ketiga. Semua ayat ada tafsiran pada masa tu. Mereka dia mengikut tertib mushaf lah. Jadi dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas mengikut tertib. Jadi setiap daripadanya ada riwayat. Jadi setiap ayat tu ada riwayat. Contohnya kitab pada masa tu Tafsir Ibn Majah, Tafsir Ibn Hibban dan sebagainya. Jadi peringkat yang terakhir adalah dihapuskan sanad pada zaman selepas Tabari lah. Jadi mereka ni menulis semua riwayat sahih dan tak sahih. Pada asalnya untuk memudahkan orang lah. Jadi mufassir ni sebut pelbagai riwayat, bukan satu riwayat je. Dia menyebut pelbagai riwayat. Tapi pada masa itu dia mengambil riwayat Israiliyat. Contohnya kitab Bahari Ulum, Kasyaful Bayan, Tafsir Bahri Al-Muhyi. Okey, kita pergi kepada satu topik yang kedua, iaitu faktor-faktor kelemahan dalam riwayat. Okey, pertama adalah pemalsuan riwayat. Sebab apa? Sebab pada masa itu berlaku pemecahan mazhab. Semua masing-masing ni hendak mempertahankan mazhab masing-masing. Pada masa itu juga berlaku perselisihan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasi. Apa kesan daripada pemalsuan riwayat ni? Jadilah pencampuran riwayat sahih dan tak sahih, campur apabila kedah. Jadi orang yang tak tahu sebenarnya percaya akan pemalsuan riwayat tersebut. Okey, faktor yang kedua adalah masuk Israiliyat. Okey, Israiliyat ni karangan yang tak sabit. Benda ni dinukilkan oleh Yahudi dan pencerita ataupun penglipu lara. Cerita-cerita Nabi terdahulu ada sebahagian yang disandarkan riwayat Israiliyat. Okay, sebab apa boleh masuk Israiliyat ni? Ada sebahagian yang gunakan riwayat ini untuk menjelaskan ayat mereka. Contohnya nak menceritakan satu ayat yang diceritakan tentang umat-umat terdahulu. Israiliyat ni boleh, tapi dengan syaratnya ia tidak bertentangan dengan Al-Quran. Baik. Okay, faktor yang ketiga adalah hazaf sanad, iaitu menghapuskan sanad. Tujuan asalnya adalah untuk mempermudahkan pembacaan, tetapi ia menyebabkan jadi tak tahu hadis tu sahih ke tak sahih ke. Jadi gitu. Ilmu sanad pada zaman sahabat dulu tak perlu, kerana sahabat ni terkenal dengan sifat adil dan siqah. Pada zaman tabi'in sudah mula pemalsuan riwayat ni. Lepas tu cara mengatasi ni macam mana? Mereka merujuk kitab tafsir yang berasaskan kepada sanad. Contohnya rujuk kitab Tafsir Tabari. Okey, syukran daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.